kedua, sistem bahasa kata ganda, cikgu akan share bahan dengan kamu. Ya, insyaAllah ya, dua-dua bahan ini cikgu akan share bahan dengan kamu. Sebab kita akan menggunakan teks. Okey, baik, kita pergi yang pertama. Ya, yang pertama iaitu ringkasan. Ringkasan. Okey. Sebelum ni cikgu ada minta ya anda untuk menyelesaikan, kalau tak silap ada 3 ya, ringkasan di muka surat 37 ya, dah siap bahan beserta jawapan iaitu berkenaan dengan kebaikan belajar berbulan ya. Ada bahan. Boleh dengar ya suara cikgu Fajar? Boleh dengar tak suara cikgu? Boleh tapi satu. Okey, insyaAllah lah kita teruskan juga ya. Kamu ikut saja apa yang mungkin satu-satu tu memang tak dapat nak dielakkan. Okey, baik, lepas tu ringkasan yang kedua sebagai latihan dan ringkasan yang ketiga juga latihan. Saya berharap ya, agar kamu dah selesai lah. Ya, kalau dah selesai, selesaikan dengan gambaran ya, yang pertama. Jadi nampak kayaknya lagi panjang sedikit lah. Ya, kemudian kita ni akan bersambung pada situasi dan keadaan semasa. Ya, ini kali kedua ya. Okey, apa pun kita teruskan tugasan kita ya, sebagai pelajar. Ya, walaupun belajar secara ayam-ayam masih ya memberikan keizinan ya, kita sebaik-baiknya medium yang ada ya, dengan ketinggalan ya, supaya kamu terus boleh belajar ya. Okey, baik, cikgu kita nak pergi kepada ringkasan. Sebelum cikgu share bahan dengan anda, cikgu nak maklum balas ya daripada anda sekalian. Sekarang kita ada 29 orang ya, seorang sahaja lagi yang belum masuk. Okey, tak apa, teruskan sahaja. Mungkin ada antara kamu yang masih ingat ya, sebelum kita cuti hari tu ya, kita sempat bersemuka selama 4 minggu kalau tak silap cikgu sempat bagi tips ya, bahan ringkasan ya untuk anda salin dan juga satu latihan sebelum kita cuti Januari. Ada sesiapa ya antara anda yang masih boleh share di sini ya, apa langkah-langkah untuk menghasilkan ringkasan? Buku karangan pun ada di tangan cikgu rasa. Jadi boleh tengok langkah-langkah menghasilkan ringkasan. Maknanya bila kamu dapat soalan, contoh ya, kita dapat soalan, lepas tu apa kita nak buat. Yang bahan cikgu dah bagi. Okey, siapa-siapa boleh share? Saya kata kunci. Kemudian dapatkan dan tuliskan soalan pertama. Seterusnya nak dapatkan kunci bahagian bawah. Terus respon. Kita makan pelan-pelan. Silakan. Ya, Aina Husna, silakan. Nak share? Okey, seterusnya dapat petikan, tengok petikan, kita mula baca petikan dan menggariskan isi-isi penting. Ya, betul. Ya, senaraikan isi yang ada dalam petikan. Okey, kemudian boleh. Okey, lagi? Baru Ya, Alia. Silakan Alia. Oh, sekejap. Ya, silakan Alia. Kamu kalau bercakap buka kamera pun tak apa. Boleh nampak muka kamu. Ya. Alia. Oh, Akilah. Akilah. Oh, Alia silap orang. Ya, Alia.
Lepas tu baru mula mengarang. Alia cuba buka kamera kamu. Mana Alia? Buka kamera kamu. Ya, ya. Cikgu nampak muka apa? Oh, okey. Silakan Alia. Alia buka kamera. Apa dia Alia? Ya. Patutlah lambat, baru pakai tudung lambat lah, tak ready. Okey, semua kena bersedia sebab kita akan ada petikan yang mungkin akan baca, ya akan cikgu sebut nama sesiapa nanti. Jadi tolong bersedia ya masing-masing. Bersedialah ya supaya bila cikgu petik nama boleh terus laju. Ya Alia? Cikgu. Ya. Silakan. Lepas tu baru mula mengarang. Mula mengarang. Okey, dah dapat isi tadi. Ya, berapa isi Alia? Dalam ringkasan kita nak berapa isi? Berapa isi kita perlukan dalam ringkasan? Sekurang-kurangnya 5 isi. 5 isi. Ya, betul. Ada kawan yang respon. Okey, betul. Terima kasih. Okey. Baik, selesai ya. Okey, itu antara yang kita kena bersedia untuk ringkasan ya. Okey, baik. Sekarang cikgu nak share bahan untuk kita sama-sama hadamkan sekali lagi. Ya, selepas kita dah bercuti panjang. Okey, anda ingat cikgu yalah ya, bagus ya asas ingatan itu, tapi bersama-sama untuk kelas ni kita nak share bahan. Okey, kita tengok bahan paparan yang pertama, tips ataupun langkah menghasilkan ringkasan. Ya, okey, kita tengok bahan yang pertama. Okey. Mana? Situ, Video. Kat mana? Ni. Okey, sekejap. Bukan yang ni. Petikan teks. Sekejap ya. Okey, kita nak cari bahan. Video. Awak itu Ampin apa ni? Ampin. Dia tak gambar dia tak ada dah. Dia ada tutup. Okey, kemudian mana video dia? Ampin. Ni. Video belakang ni. Bagi habis. Tarik balik belakang. Okey. Okey, kita tengok bersama-sama ya, kita kongsi video daripada seorang guru ya berkenaan dengan langkah menghasilkan karangan ringkasan dari awal. Cikgu Aida, Cikgu Siti Aida ya, kita tengok bersama-sama. Kita akan pelajari tentang ringkasan. Okey, ringkasan. Ringkasan bermaksud kita memendekkan petikan. Kita hanya menulis isi penting berkaitan tajuk sahaja. Okey. Baik, kita patah balik sekejap. Okey, ni. Ya, ringkasan bermaksud kita memendekkan petikan. Ya, petikan yang lebih kurang 250 patah perkataan. Ya, kita jadikan dia berapa pelajar? 80 hingga 100 patah perkataan. Ya, 80 hingga 100 patah perkataan ya. Okey, baik. Kita hanya menulis isi penting sahaja. Ya, daripada 250 patah perkataan tadi, kita tulis isi penting yang berkaitan dengan kata kunci ya dalam soalan itu sahaja. Okey, baik. Seterusnya. Isi penting berkaitan tajuk sahaja. Mari kita lihat 5 langkah simple, 5 langkah mudah ya untuk menghasilkan ringkasan. Pertama, baca arahan. Baca petikan. Garis isi penting. Tulis ringkasan. Kira patah perkataan. Okey, sekejap. Cikgu patah balik sekejap. Okey. Ini ya. Okey, cuba kamu tengok ada 5 langkah mudah untuk menghasilkan ringkasan yang antara 80 hingga 100 patah perkataan. Baca arahan ya, bila kita dapat soalan ya, baca arahan. Lepas tu baca petikan. Baca arahan ni adalah dia punya huraian dia. Nanti kita akan tengok sama-sama.
Yang kedua, langkah yang kedua, baca petikan. Ya, petikan yang 250 patah perkataan. Sambil yang ketiga, kita menggaris isi-isi penting. Ya, berapa isi penting yang kita nak cari? Sekurang-kurangnya 5, betul yang disebutkan tadi. Yang keempat, ya, kita mulalah menghasilkan ringkasan yang 80 hingga 100 patah perkataan. Dan yang paling penting, ya, supaya kita dapat full mark, markah penuh 15, ya, kita hendaklah mengira jumlah patah perkataan tersebut. Okey, seterusnya. 5. Kira patah perkataan. Yang pertama, Baca arahan soalan dan fahami kata kunci soalan. ya, Ini ialah contoh kata kunci yang terdapat pada soalan. okey, baik. Ini yang pertama. Ya, bila mana kamu dapat sahaja soalan ringkasan, ya. Okey, kejap lagi kita akan buat latihan ini. Dapat sahaja soalan ringkasan. Yang pertama, baca arahan soalan dan fahami kata kunci soalan. Ya, kata kunci penting dalam soalan. Contoh yang diberikan kepada kita sekarang ini, baca petikan di bawah dengan teliti. Ini arahan biasa dalam ringkasan. Ya, dan tulis sebuah ringkasan tentang faedah menabung. Nampak dia dah kotakkan. Ya, faedah menabung. Okey. Ini soalan dia, ya. Okey, kata kunci lain kamu nampak di bawah ada faedah, ada kebaikan, ada manfaat, ada kelebihan, ya, menyimpan duit. Ini isu dalam soalan tersebut. Ya, kata kunci dia akan berada sekitar perkataan inilah, ya, tentang faedah menabung ataupun kebaikan menabung ataupun manfaat menabung atau mungkin sahaja kelebihan menabung. Itu yang pertama. Okey, setakat itu kamu boleh dapat ikut cikgu pelajar? Boleh. Okey, baik, bagus. Alhamdulillah. Ini yang pertama, ringkasan. Ringkasan ni markahnya 15. Kita walaupun secara PDPR, ya, cikgu harap dia akan memberikan hasil, ya, bila kita bersemuka nanti. Ya, jadi kamu hadam, ya, cara menghasilkan ringkasan ini, ya, kerana ringkasan ni duduk dalam bahagian C dan kamu akan boleh buat pilihan sama ada kamu nak jawab ulasan, ya, ataupun ringkasan. Ya, yang masing-masingnya markah 15. Ini yang pertama, baca arahan soalan dan fahami kata kunci soalan. Kita teruskan. Yang kedua, tips yang kedua. Baca petikan sekurang-kurangnya 2 kali. Bulatkan kata kunci yang terdapat dalam ayat yang anda baca. Kenapa dia naik ke atas sekejap? Allahu Akbar. Oh, sekejap dia ternaik ke atas pula. Macam mana? Dia dah lagi, dia punya tips yang kedua tu dia dah lagi sekejap. Okey, yang kedua tadi ya, berkenaan dengan baca petikan. Pertama tadi, ya, baca arahan. Yang kedua ialah baca petikan. Ya, petikan yang diberikan sebanyak 250 patah perkataan. Okey, dia kata dengan teliti. Ya, baca petikan dengan teliti sebaik-baiknya 2 kali. Tapi pelajar ni kadang-kadang biasalah, ya, bila dapat soalan dia nak mengejar masa, tak sempat baca 2 kali dah. Apapun, yang penting kamu boleh faham, ya, maksud petikan walaupun tak sempat baca 2 kali. Okey, masa baca petikan dia suruh kita bulatkan ayat yang mengandungi kata kunci. Ya, bulatkan ayat yang mengandungi kata kunci. Kata kunci tadi kalau dia minta faedah, cari faedah. Kata kunci tadi kalau dia minta langkah ataupun kesan, cari, ya, pada kata kunci yang dia minta. Itu yang kedua. Okey, cikgu rasa kamu boleh faham dah. Ya, yang kedua kita teruskan lagi pelajar. Bulatkan kata kunci yang terdapat dalam ayat yang anda baca. Yang ketiga, Apabila membaca, gariskan isi penting dan labelkan isi penting yang anda jumpa. Okey, yang ketiga, gariskan isi penting dan labelkan. Ini kita pernah buat waktu bersama dahulu. Ya, kita gariskan isi masih kita baca tadi. Yang kedua ialah baca. Yang ketiga sambil baca. Kalau boleh lajulah.
Ya, kalau boleh laju, kita pun nak jimat masa 1 jam 30 minit. Ya, sebab banyak soalan. Sambil kita baca, kita menggariskan isi penting dan labelkan. Labelkan tu, ya, macam kita pernah buat, kita letakkan nombor dan bulatkan. Ya, nak kena ingat, ya, ketika kita menggariskan isi yang kita cari, mungkin kita dapat 5 sampai 7 atau mungkin ada 9 isi. Jangan lupa seboleh-bolehnya mengikut susunan. Ya, mengikut susunan isi. Ya, daripada atas sampailah ke bawah. Dan kita pilih 5 isi penting yang terbaik. Okey, 5 sahaja. Okey. Cikgu, boleh tak kalau saya nak masukkan 6? Kalau ada pertanyaan, boleh, silakan. Dengan syarat, ada siapa boleh respon? Boleh masukkan 6 lebih daripada isi 5 yang disyorkan. Boleh masuk 6, boleh masuk 7 dengan syarat. Ada yang boleh respon? Kalau kita nak masuk 6, apa syarat dia? Ya? Pastikan mengikut. Ya, betul. Pastikan. Urutan tu dah betul. Ya, kalau kita nak masuk lebih isi, pastikan kita cukup jumlah patah perkataan. Ya, cukup jumlah patah perkataan. Okey, siapa yang on mic tu tolong tutup. Dia terganggu sekejap. Okey, baik, terima kasih. Ada yang on mic tu. Okey, baik. Ya, jadi kita boleh masukkan lebih isi dengan syarat cukup jumlah patah perkataan, tak lebih 100 patah 100 ke? Ya, betul. 100 patah perkataan, ya. Okey, seterusnya. Tips yang keempat. Seterusnya, gabungkan isi penting. Tulis isi penting dalam satu perenggan. Gunakan penanda wacana yang sesuai. Okey, yang keempat, kita dah mula nak mengarang. Ya, mengarang 80 hingga 100 patah perkataan ini bahagian yang sangat penting. Ya, bahagian kita mula menggabungkan isi-isi penting. Ya, tulis isi penting dalam satu perenggan. Ya, satu perenggan. Okey, semua orang tahu satu perenggan, semua anda tahu satu perenggan. Ya, dan nak menyambungkan isi dengan isi yang 5 tadi, gunakan penanda wacana yang sesuai. Ini yang cikgu sebut, ya, dalam modul kita di muka surat 36. Nanti mungkin boleh rujuk, ya, ataupun sekarang kamu boleh buka muka surat 36. Ya, di situ ada disenaraikan nombor 1 hingga 7. Ya, penanda wacana yang sesuai. Ya, contohnya, ya, yang pertama tu, ya, kita ambil balik soalan, ya, usaha-usaha ya, menangani masalah vandalisme, contoh, ya, ialah, nampak, ialah, adalah, contoh. Ya, lepas tu digunakan selain itu macam yang ada dalam tips kita ni. Ya, selain itu, seterusnya, di samping itu, seperkara lagi, ya, dan akhirnya. Ya, yang disenaraikan pada kita yang anda nampak ni pun dah cukup cantik dah. Ya, selain itu, isi yang kedua. Seterusnya, isi yang ketiga. Di samping itu, isi yang keempat, kalau nak tambah isi yang keenam, yang kelima, seperkara lagi dan akhirnya sebagai isi yang terakhir. Ya, ini ialah penanda wacana yang disyorkan dan anda boleh ambil. Cikgu, saya bimbang lah nanti sama saya dengan dia. Tak usah bimbang. Kamu, dia ke, dengan mereka ke, dengan satu kelas ke, 30 orang menggunakan penanda wacana, tak ada masalah. Ya, sebab kertas masing-masing, ya, markah pun masing-masing. Ya, guru tak akan terpengaruh, ya, dengan penanda wacana yang sama ke, bagaimana ke. Ya, yang penting hasilnya, ya, yang kamu berikan tu yang terbaik mengikut susunan. Okey, yang terakhir, tips yang kelima. Akhir sekali. Bilangan patah perkataan. Pastikan ringkasan tidak melebihi 100 perkataan. Sila simak ejaan anda. Baik, okey. Dan akhir sekali, kira bilangan patah perkataan. Ini sangat penting untuk meletakkan markah ringkasan kita sebanyak 15 markah. Banyak, ya, lumayan markah dia. Jadi kamu, ya, kena ada target. Ya, nak markah penuh.
ya dalam setiap latihan yang kamu buat, ya, supaya bila kita dah biasa dan lazim benda yang sama kita buat dan markah yang penuh, ya, insya-Allah dalam peperiksaan kita boleh kekalkan, ya, dengan cara tersebut. Pastikan ringkasan tidak melebihi 100 patah perkataan. Ini kena ingat, ya, sebab markah kita 15, ya, jangan lebih, ya, kerana tugas guru menyemak, ringkasan wajib kira jumlah patah perkataan. Ya, jadi latihan kamu insya-Allah ada latihan menyusul. InsyaAllah cikgu cuba, kalau dulu perenggan ni memang masalah sebenarnya nak membaca ni, maklumlah, ya, kita menghadap komputer, ya, dalam keadaan mata kita, ya, dalam keadaan memang kena jaga kesihatan juga, tapi cikgu cuba, ya, kamu cuba buat dan hantar latihan. Cikgu cubalah, ya, semak latihan kamu, ya. Kalau cikgu tak mampu, cikgu akan bagi tahu nanti. Okey, baca semula ringkasan dan semak ejaan. Okey, selesai. Habis, ya. 5 tips yang diberikan, ya. Inilah yang cikgu sebutkan tadi, rangka ringkasan. Ya, ini yang disyorkanlah, ya, dan cikgu syorkan juga anda semua, ya, menggunakan tips yang sama, ya, cara kaedah yang sama. Dimulakan dengan perkataan antara, ya, nampak antara, lepas tu apa kata kunci dalam soalan. Biasanya kata kunci soalan ni dia akan highlight, hitam, boldkan, ya. Contoh macam tadi, ya, antara kebaikan belajar berkumpulan ialah, termasuklah, iaitu, boleh guna idea ni, ya. Masukkan isi satu, diikuti dengan penanda wacana yang kedua, masuk isi yang kedua, seterusnya masuk isi yang ketiga, seperkara lagi masuk isi yang keempat, dan akhir sekali isi yang kelima. Ini memang mana-mana guru pun, ya, untuk latihan ringkasan, ya, mengesyorkan kaedah yang sama, ya. Okey, baik. Sampai di situ ada nak bertanya apa-apa, silakan. Boleh faham pelajar? Boleh. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, bagus. Itu yang seronok tu, ya. Kamu senang cepat faham. Jadi kerja cikgu pun akan jadi lebih mudah. Kita teruskan lagi. Kita nak share bahan untuk kita bincangkan pada pagi ni secara bersama-sama. Kita pergi kepada bahan yang berikutnya. Okey. Sekejap, ya. Dah. Okey, itu tips tadi. Cikgu harap kamu dah hadam, dah boleh faham. Ya, dan kita nak tengok satu petikan bersama-sama. Ya, cikgu sharekan bahan petikan ini dengan anda semua. Ya, kita cuba tengok bahan ini. Ya, dan kita cuba mungkin boleh bincangkan satu atau dua isi, kemudian dia akan sebagai tugasan. Okey, pelajar, kamu nampak tak bahan? Nampak tak? Okey, nampak bahannya. Okey, baik. Jelas tak? Jelas tak petikan ni? Seorang dua untuk kita kupas arahan. Okey, baik. Okey, siapa yang sedang ni? Siapa tu? Yang on camera. Siapa-siapa yang on camera? Okey, ramai yang on camera ni. Siapa tu, ya? Tak nampak kat sini.
Fatihah. Okey, Mamat Fatihah. ikut Mamat ni kena kunci. Hah? Bukan dekat ayah ni, kat Mamat. Mana? Macam ni. Mamat yang ikut tu. Okey, Fatihah. Okey, Fatihah. Ya. Okey, Fatihah. Sekejap ya. Macam cara. Fatihah, cuba kamu tengok arahannya Fatihah. Kat modul ni ke? Ni, nampak tak Fatihah? Apa nama petikan? Nampak tak petikan? Petikan ni tak nampak. Tak nampak. Petikan tak nampak? Dia- Oh, sekejap cikgu besarkan bagi jelas sikit. Cikgu nak minta kamu tengok arahan. Ya, dalam arahan soalan tu dekat mana kata kunci dia. Boleh nampak tak? Lepas, okey. Okey, Fatihah. Baca petikan di bawah dengan teliti. Ini arahan yang biasalah. Ya, bila mana soalan masuk, ya, kamu dapat soalan lepasan, dia akan mulakan dengan baca petikan di bawah dengan teliti. Okey, nampak tak Fatihah bahan? Soalan yang terdapat dalam arahan ni. Mama dah. Nampak cikgu. Oh, tak nampak. Betul lah, Mama dah mati ni. Okey, sekejap dia dah hilang sekejap petikan. Sekejap. Petikan tak ada ya? Ada petikan tak? Tak ada. Tak ada petikan. Mama je lepas. Okey. Oh, inilah ya nak kita nak buat PDPR ni. Ya Allah, memang. Ada petikan. Okey, nampak ya? Ya. Apa lagi arahan penting Fatihah? Selain kata kunci. Ya, betul. Panjang ringkasan hendaklah antara 80 hingga 100 patah perkataan. Dua bahagian yang penting dalam arahan. Okey, terima kasih Fatihah. Okey, dua perkara yang penting dalam arahannya. Okey Sarah, cikgu nak minta Sarah bacakan petikan perenggan yang pertama Sarah. Sambil didengar oleh sahabat yang lain. Oh. Allah, mana? Sarah boleh nampak tak petikan? Okey dah. Ya. Yang mana cikgu? Perenggan yang pertama. Perenggan, bukan. Petikan bahan ni ada di skrin anda sekarang. Dalam skrin, nampak tak? Di skrin. Berkenaan dengan Risma ni. Di skrin je. Ya. Nampak tak? Tak. Tak nampak? Sekejap. Tak. Kecil banget. Kecil banget. Ya, sekejap.
Alia buka kamera. Alia dah buka dah kamera. Tapi Buka. gambar dia kat bawah ni. Itu antik tu. Oh ni. Sekejap ya. Okey. Ya, Alia. Ingat sekali klik je dah. Okey. Alia boleh nampak tak? Alia boleh baca? Boleh? Alia Nabila boleh baca? Boleh. Okey, baik. Okey, Alia baca sambil kawan-kawan lain pun yang nampak perenggan yang pertama. Kita nak pergi perenggan yang pertama sahaja dahulu. Ya, jadi Alia baca perenggan yang pertama. Tengok dalam perenggan yang pertama ni ada tak usaha-usaha menangani vandalisme. Okey, silakan Alia, sila baca. Petikan tunjuk kat sini. Cikgu, Ya, tak ada tu. petikan. Tak ada petikan, cikgu. Sekejap. Petikannya dah lari ya, sekejap ya. Kesih tu. Siapa dia lari? Okey, boleh. Boleh nampak Alia? Nampak. Okey, sila baca perenggan yang pertama sahaja. Setiap tahun, pihak kerajaan atau pihak swasta telah membelanjakan berjuta-juta ringgit untuk membaiki pelbagai kegunaan awam baik kegiatan kegunaan awam ini sudah kemudahan yang disediakan. Perbuatan sendiri pihak yang tidak mempunyai sikap bertanggungjawab ini telah mengundang pelbagai komplikasi. Bagus, terima kasih Alia. Baik, tengok petikan yang pertama. Ya, masing-masing dalam perenggan yang pertama yang dibacakan oleh Alia Nabila. Okey, Syazana. Okey, Syazana. Petikan yang pertama ni Syazana. Okey, kamu boleh nampak petikan ni Syazana? Boleh nampak? Tak nampak? Petikan tak nampak? Tak nampak bahan? Boleh nampak tak bahan perenggan yang pertama? Jelas tak? Nampak? Nampak tak? Tak nampak? Kabur. Okey, tak apa. Syazana kabur. Petikannya kamu tak nampak. Siapa yang boleh nampak? Awada? Awada boleh nampak tak Awada? Okey, Awada boleh nampak petikan? Okey, Awada cuba on camera. On camera. Awada on kamera anda. Cuba tengok perenggan yang pertama Awada. Ada tak isi dalam perenggan yang pertama usaha-usaha menangani masalah vandalisme? Cuba kamu tengok satu demi satu ayatnya. Ada tak? Isi satu. Isi nombor satu. Oh, tak nampak. Okey. Dia kata setiap tahun pihak kerajaan atau pihak swasta telah membelanjakan jutaan ringgit untuk membaik pulih pelbagai kemudahan awam kesan daripada akibat daripada kegiatan vandalisme. Ada isi tak ayat satu? Ada isi tak yang cikgu bacakan tadi? Tengok betul-betul. Soalan tanya usaha-usaha menangani
Yang ketiga, perbuatan segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab ini telah menyebabkan pelbagai komplikasi. Ada isi tak? Soalan tak usaha. Ada ke tak ada? Tak nampak ya. Okey, kalau tak nampak memang tak dapat nak bantu tak? Tak nampak ya? Okey, pasti tak nampak. Kita pergi kepada sahabat yang lain. Siapa boleh bagi respon dekat cikgu? Perenggan yang pertama ni ada isi ke tak ada? Ada. Betul. Ada. Tak. Perenggan yang pertama ni dia hanya menyampaikan kepada kita ya tentang apa yang kerajaan dah sediakan untuk kita tetapi telah disahkan. Ini namanya tapi tak ada usaha lagi. Dan kita masuk ke dalam perenggan yang kedua. Okey, perenggan yang kedua cikgu dah buat seseorang membaca perenggan ini. Ada sesiapa nak Dia tingkat screenshot cikgu. oh, okey, Hani kan. Hani sempat screenshot juga, Hani sempat baca. Sempat ada bahan. Okey, silakan Hani. So, Kamu on kamera Hani. Jadi kawan lain boleh dengar. Okey. Baik. Okey, kawan-kawan, yang lain-lain cuba kamu dengar ayat Hani baca sambil cuba tengoklah petikan tu. Silakan Hani. Keputkan sikit sebab Pelbagai langkah harus dilakukan untuk membanteras kegiatan vandalisme daripada terus-menerus berluasa. Okey. Dalam hal ini, pendidikan asas utama yang mengubati penyakit ini melalui silibus kurikulum pendidikan sekolah diharapkan mampu menumbuhkan kesedaran cinta terhadap kemudahan awam dalam kalangan masyarakat, khususnya golongan belia. Selain itu, masyarakat haruslah hati-hati dan bertanggungjawab untuk mengawal tindakan sekiranya terlihat ada individu yang melakukan kegiatan vandalisme. Oleh itu, kelab desa tetangga di sebuah kawasan perumahan segera memberikan kerjasama yang baik untuk melakukan pengawalan di kawasan masing-masing. Terima kasih Haji. Okey Haji, kamu dah ada set? Nampak set? Ada yang isi ke? Adakah ada isi Haji? Ayat yang pertama perintah yang kedua, okey atau tidak? Tak. Bukan ya. Tapi dia baca posisi pelbagai langkah harus dilakukan. Jadi meneruskan mana siap. Pendidikan menentukan asas utama yang dapat mengubati penyakit ini. Ya, jadi dah kita dapat yang pertama
okey. Baik. Itu isi yang pertama. Okey, belajar. Dah dapatlah isi yang pertama. Jadi kita ambil balik tajuk. Ya, ambil balik kata kunci. Ya, usaha menangani masalah pendidikan. Ya, pendidikan merupakan asas utama. Ya, yang dapat mengobati penyakit ilmu. Itu isi yang pertama. Ya, jadi isi yang kedua. 3, 4 dan 5. Perhatikan pun agak ringkas. Cikgu serahkan kepada anda untuk anda menyelesaikan sebagai tugasan hari ini. Okey, selesai slot yang pertama. Boleh faham tak anda? Okey, baik tuan. Jadi ringkaskan tak susah. Ya, jadi sekarang yang akan kamu buat ni cikgu harap ya 28 orang awak kita masuk ni ya boleh score ya boleh dapatkan 5 isi ya daripada tuntutan ini. Okey, selesai slot isi yang pertama. Next kita ada kali Kabur cikgu. Okey, apa nampak tak tu tajuk cikgu dah share? Tak nampak juga? Tak nampak Fatihah? Tak nampak Okey, baik cikgu bacakan untuk anda ya. Ambil kata ganda kamu ya. Okey. Nak kata ayat macam tu ya. Okey, tak apa. Cikgu bacakan kata ganda kamu ya. Okey, cikgu boleh cek senang ya. Okey, kata ganda. Bila sebut kata ganda, dia samalah juga dengan penggandaan. Ya, kata ganda atau penggandaan. Ini tajuk yang kedua yang kita masuk. Ya, penggandaan. Okey, kata ganda besar. Okey, kata ganda sekejap ya.
buku sistem bahasa ya. Kamu boleh keluarkan buku sistem bahasa sekarang dan kita menggunakan tajuk kata ganda. Ya, SP 5.6.1 ya. SP 5.6.1 tajuk kata ganda. Okey, jadi katanya kamu nampak tak? Sangkut. Okey, baik. Tajuk kata ganda ya, SP 5.6.1. Ya. Okey, sekarang cikgu sedang mencatat. Kamu nampak tak yang cikgu catat ni? Yang cikgu tulis nampak tak? Ada yang cikgu tulis ni kamu nampak? Okey pelajar, cikgu sedang mencatat tajuk kita hari ni kata ganda. Kamu boleh nampak tak? Halo, Assalamualaikum. ganda. Okey? Baik. Okey, selesai. Kata ganda terbahagi kepada 4. Ya. Cikgu guna tingkatan KG. KG untuk menggantikan kata ganda. Ya, kalau minggu lepas kita jumpa dengan KN, KK, KS, KK. Minggu ni kita jumpa dengan KG. Ya, KG tu untuk tingkatan kepada kata ganda. Ya, kata ganda terbahagi kepada 4 jenis. Ya, ada 4 kata ganda. Okey, ada 4
saja. Ya, kata ganda ni ada tanda sempang. Ya. Okey, kata ganda terbahagi kepada 4. Ya, kata ganda terbahagi kepada 4 ni basic yang masa kamu belajar sekolah mendah tu pun dah tengok. Kita ada kata ganda berpenuh. Okey, kemudian kita ada kata ganda bersaja. Jenis yang kedua. Ya, bersaja atau kita juga sebut berirama. Okey, dan kita juga sebut sebagai merentak sama. Ya, perkataan yang sama. Itu yang kedua. Jenis yang ketiga adalah kata ganda berimbuhan. Okey, kata ganda berimbuhan. Ya, dan jenis yang keempat adalah kata ganda separa. Ya, kata ganda separa. Okey, pelajar, kamu dah nampak tak yang saya cakap ni? Benda ni. Okey, nampak ya? Okey, kata ganda sempurna. Ya, kata ganda sempurna. Tengok sini kita menggandungkan keseluruhan perkataan. Ya, kita gandungkan keseluruhan perkataan. Ini dalam perkataan sebenarnya. Ya, contohnya pelajar, pelajar. Ini sempurna. Ya, pelajar, pelajar. Lepas tu manis, manis. Contoh, ya, perkataan yang sama terulang balik. Nampak, terulang balik perkataan yang sama dengan perkataan sempang atau sempak. Kemudian kata ganda bersajak, berirama, berentak ni, ya, yang anda juga tahu. Ya, contohnya bengkang, bengkok. Dia ada rentak tu. Ya, dan mesti letakkan di sempak. Ya, bengkang, bengkok. Okey. Usut masai. Contoh kedua. Ya, yang lain saya yakin akan tahu. Ya, dia ada ganda rentak yang okey. Berimbuhan. Ya, berimbuhan ni ada 4 pula jenis dia. Ya, yang pertama imbuhan awalan. Tapi kata ganda lah ya. Yang kedua imbuhan akhiran. Yang ketiga imbuhan dan yang keempat dia untuk kata ganda berimbuhan. Okey, ada 4 jenis. Yang awalan ni kita tulis berbukit-bukit sebagai contoh. Yang akhiran anda pun tahu ya, kita ambil kita sebagai ulang kaji sajalah ya. Sayur-sayuran. Itu yang akhiran. Ya, ujung dia ini ada tambahan imbuhan an. Apitan. Okey, apitan kita ambil contoh apa? Sebagai contoh apa ya? Apitan
merujuk kepada buku teks. Okey, sampai di situ kita selesai dah. Tajuk kata ganda. Okey, habis. Boleh tuan tak pelajar? Okey, pelajar-pelajar boleh kamu dengar ke suara cikgu? Okey, baik pelajar. Ni betul-betul minit tak ganti. Boleh dengar tak? Boleh faham tak? Nampak cikgu gambarkan dalam penjelasan saya. Boleh faham tak? Ya, kata-kata ni biasa sangat. Dia tak ada apa ya. Okey, kita nak tengok latihan. Ini cikgu nak share bahan yang kreatif. Okey, baik. Ini bahan yang ada dalam buku teks anda ya. Di muka surat 115. Ini dalam bahan dalam buku teks. Okey, baik. Cikgu share bahan dekat sini. Boleh nampak semua? Ya, muka surat 115. Ya, muka surat 115. Okey, ini yang cikgu nak minta anda buat latihan di dalam buku sistem bahasa. Okey, jadi hari ini ada buku latihan tak ada macam-macam ya, sebab cikgu dapat okey, muka surat 115. Cikgu akan bahagikan bahan di dalam buku ini. Okey, berkenaan dengan bunyinya permainan ini. Ya, di dalam permainan ini ada kata ganda. Kata ganda yang salah. Kata ganda yang salah. Ya, okey. Perhatikan di kelas. Ya, kita nak belajar berkenaan dengan sukan softball. Ya, sukan softball. Berkenaan dengan sukan softball ataupun sukan hoki lantai. Ya, sukan hoki lantai. Ya, yang di negara kita pun dah ada permainan ini. Ya, sambil belajar ini sambil kamu cari kesalahan, kamu juga akan dapat pengetahuan berkenaan dengan sukan hoki lantai. Ya, bagaimana permainan ini dimainkan. Ya, di negara kita pun kita dah pernah mendapat peringkat ya, dalam permainan ini. Ya, sukan hoki lantai ini kita membaca petikan ini. Okey, baik, apa yang kamu nak kena buat dalam petikan ini? Ada dua perkara dalam petikan ini. Ya, okey, aktiviti yang pertama buat dia dikata nombor 1, analisis petikan dan tulis
tahun bertahun bertapa di Malaysia. Okey. Pasukan ini sudah tahun bertahun bertapa di Malaysia. Agak-agak apa kesalahan kata ganda yang ada dalam ayat yang cikgu baca? Tahun-tahun Ya, betul. Jawapan dia bertahun-tahun. Ya. Okay, jawapan dia ialah bertahun-tahun. Jadi, ya, kamu ambil perkataan tahun bertahun, letak serta dengan jawapan betul bertahun-tahun. Macam itulah seterusnya sampai berapa kesalahan yang kamu boleh dapat. Ya. Okey, apa yang cikgu nak sebut kat sini, yang tadi kamu salin itu ialah atas. Tetapi dalam pemberitaan kita, ya, dalam pemeriksaan pendalaman yang kamu akan jawab sekejap lagi ya, jadi kamu buat insyaAllah kamu hantar kepada cikgu ya, kebiasaannya bila kamu hantar cikgu akan komen in di ya, jadi kamu hantar wajib hantar supaya tahu ya, cikgu nak tangan. Jadi bila kamu hantar secara personal, ya, cikgu akan komen. Okey, pelajar, cikgu rasa untuk pagi ni, untuk kelas kita pada pagi ni sampai Ibu, teks TV salin tu. Cuma syarat dia, kalau ada kemudahan kamu boleh print bahan ya, daripada dalam buku yang cikgu akan hantar. Boleh print dan masukkan dalam buku karangan untuk ringkasan dan kita bahasa faham ya? Okey, kalau tak ada apa-apa, kita sekadar itu untuk kelas kita pada pagi ni. Cikgu harap sangat ya, walaupun kelas kita sekali ya, tetapi dengan kegiatan anda, mudah-mudahan ya, dengan cara kamu hadir awal kelas ya, kamu buat kegiatan yang Allah mengamalkan dan sudah
Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.